Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semalam untuk Mahfuz bersama dengan YB Ustaz Nasaruddin membawa isu ini untuk pertimbangan Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Hari ini saya ambil tindakan susulan mendedahkan beberapa maklumat yang berkaitan dengan APCO dan Israel dan peranan mereka untuk melunakkan imej kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri, seperti mana yang diketahui. Saya rojok sebenarnya kes apa yang disebut APCO 425. Itu term kontrak PDRM Oktober 2008, 980 juta ringgit, dan kini diminta dinaikkan menjadi 999. Dia tak mau sebut 1 bilion. Utusan Malaysia cuba menyelamatkan keadaan, menukar APCO 425 PDRM itu. Utusan 2 hari yang lalu sebut RMP net, terpadam APCO. Tak apalah, itu istilah baru boleh tukar. Kerana APCO pun dalam strateginya, seperti mana yang dimaklumkan kepada utusan Malaysia oleh APCO, strategi dia itu tidak menamakan APCO dalam rancangan. Macam di London, FBC. Di syarikat Israel yang terlibat di sini, Asia Soft. Soft indeed. Tapi yang membimbangkan saya, selain daripada yang saya sebutkan tadi, ialah syarikat yang sama ia juga terlibat dengan Kementerian Pertahanan, Taman Teknologi Sungkai, 1,100 ekar, menelan belanja 900 juta ringgit. Saya sebut di sini sebenarnya bukan perkara baru, cuma maklumat bukti itu lebih kukuh. Sebab selalu dulu diketepikan. Tan Sri Musa Hassan, baik pula saya terangkan cerita Tan Sri Musa ke ni. Maknanya kita objektif. Dalam kes ini, saya semak balik kenyataan media tentang kenyataan dia bahawa penglibatan Israel dalam sistem komunikasi projek menaik taraf. Sebenarnya daripada analog ke digital, saya fikir. Dan dia kata, tetapi yang penting, PDRM menyebut bahawa mereka telah memaklumkan Kementerian Dalam Negeri tentang hal yang tersebut. Itu penglibatan Israel dan penglibatan Israel. Kemudian sudah juga biasa dengan laporan Tan Sri Robert Pang, diserahkan kepada semua dokumen kepada BPR yang tidak cara langsung menyebut tentang penglibatan Israel, tapi ada kaitan dengan kontrak yang sama. Oktober 2008, YB Kit Siang bangkit dalam Parlimen, dinafikan begitu saja. November, Disember, baru ASP Suhaimi buat laporan polis, siasatan oleh ASP Sairah. Kemudian bila ada sedikit kemajuan, ASP Sairah dipindah ke Taiping, kes pun jadi perlahan. 23 November, ini yang disebut tadi yang Tan Sri Syed Hamid Albar cepat sangat bangun. Kan dia tak dengar sebahagian awalnya. Oh, dia kata mana. Tapi kali kedua dia sebut dia tak ingat lah. Kerana dia kata dia banyak mesyuarat. Mana nak tahu ini mana satu. Jadi sebab itu saya ingatkan 23 November di bilik VIP KLIA jam 4 petang. Dan saya baca senarai orang yang hadir dalam mesyuarat itu. Boleh tahan tu. Alhamdulillah. Okey. Tapi yang juga berkaitan di sini ialah surat pengarah Jabatan Logistik Datuk Mashuri Zainal kepada BPR bertarikh 1 Disember mengenai projek PRS ini, Police Reporting System fasa ketiga yang berkaitan dengan ini, yang diserah kepada Master Plan Konsulting Sendirian Berhad yang kemudian subkontrak kepada Asia Soft tanpa mengikut prosedur biasa. Dan dalam surat itu dia senaraikan cerakinkan peristiwa 2008 Mei, laporan daripada pengarah cawangan khas polis
mengesahkan penglibatan dua bekas pegawai tentera risik Israel dalam projek PRS PDRM secara khusus. Ogos 2008 disahkan dalam siasatan cawangan khas polis diraja tentang penglibatan Israel melalui syarikat Asiasoft sebagai selaku subkontraktor. Dan dua pemegang saham Asiasoft ini saya ambil daripada maklumat cawangan khas. Saya belum Google lagi. Jadi kerana cawangan khas membantu Google, jadi saya manfaatkan maklumat ini. B-System Sdn Bhd 70%, Asiasoft Private Limited didaftar di Singapura, dikuasai oleh Asiasoft Global Private Limited, berpengkalan di Israel. Nah, ini tidak boleh dipertikai. Pengarah dia Isaac, David Naka dan Ido Schechter. Ya. Jadi sebab itu surat yang saya sebut tadi mencadangkan supaya kontrak ini ditamatkan atas alasan dua alasan. Satu, keselamatan negara kerana penglibatan perisikan Israel, dan keduanya memang tak ikut prosedur. Tidak ada tindakan. Maka 28 November itulah yang ASP Suhaimi buat laporan polis di IPD Dangwangi mengenai pengisytiharan palsu MPC, syarikat yang berkenaan. 3 Disember, Jabatan Logistik tulis kepada KSU KDN mengulangi apa yang ditulis kepada kenyataan dibuat kepada BPR tentang pelibatan perisikan Israel dan mencadangkan supaya dibatalkan. 7 Januari, satu lagi surat kepada penasihat undang-undang Kementerian Dalam Negeri. Apa dia? Tajuk: cadangan penamatan kontrak akibat pemecahan kontrak dan penglibatan tentera risik Israel dalam syarikat subkontraktor yang dilantik oleh Master Plan Consulting Sdn Bhd dan DigiCom Sdn Bhd sebagai kontraktor utama. Ya, ini bukan kenyataan saya. 12 Januari, penasihat undang-undang jawab surat tersebut dan mengatakan perkara ini telah dirujuk pada Mampu, KSU, Bagai Teknologi Maklumat Kementerian Dalam Negeri, tetapi nak tamatkan hanya dengan arahan atasan pengurusan tertinggi Kementerian Dalam Negeri. Okey.